Okay, good morning class. Please open your textbook, page 86 until 87. And then the next on the example would be page 88. Okay. Cikgu recall sekejap ya. Apa yang awak belajar pada kelas sebelum ini. Pada minggu lepas, kita buat pembetulan bersama-sama berdasarkan modul beberapa soalan yang cikgu dah ajar. Which is, how you want to determine the features in a circle. Okay, yang ini ada berdasarkan contoh 3 cikgu dah ajar. Lepas tu contoh 3 and then example 2, example 3. And then there are 2 exercises in your textbook already cikgu dah discuss. Okay. Next, okay, masuk lagi 5.3 circumference and area of a circle. Okay, circumference and area of a circle. So, okay, this one, the notes and the formula given here is teacher take from the textbook. Cikgu ambil dalam buku teks. Okay, 5.3 circumference and area of circle, relationship between circumference and diameter. Okay, a circumference is the measurements around a circle. Okay, the diagram shows a round table that needs to be lined with skirting for a wedding. What is the length of the skirting needed? Okay, berapakah panjang skirting yang diperlukan? Okay, the length of the skirting can be calculated using the formula that involve pi. Okay, this one awak akan mengenali for the word pi. Okey, yang ini simbol dia adalah, okey, sekejap cikgu tulis dekat tepi. Macam mana nak tulis? Okey, awak boleh buat macam ni ke, and macam ni ada tanda dekat atas ataupun macam ni pun okey juga. It's up to you. Okey? Okey, as long as ada bentuk-bentuk macam ni lah, bentuk-bentuk macam ni, okey? Macam tu ada ikon dia, ada papan dia dekat atas tu Okey. Nah, macam mana nak sebut ni? Pi. P-I. Pi. Okay, next. Okay. Circumference, ingat balik tak? What is the meaning of circumference? Okay, cikgu laju-laju sikit terus naik dekat contoh dekat sini. Circumference adalah lilitan bulatan perimeter of a circle. Remember, cikgu cakap-cakap macam ni, you have to take note the every each of the word. Okay, mesti faham setiap perkataan ni, so that you understand. Okay, circumference ni adalah lilitan bulatan. Ingat circumference ni lilitan dekat tepi-tepi bulat ni. Okay, lepas itu, okay, kita nak cari, okay, terus pergi dekat bawah Dekat ni ada dekat muka surat 86 tak silap cikgu. Okay, the ratio of circumference to diameter is pi of a circle which is 3.142 or 22 over 7. Maksudnya kelas lepas ni, pi ni ada dua formula. Bukan formula, dia ada dua nombor yang awak akan fahamkan dan hafal. Okay, according to the question. Okay, pi ni sebenarnya adalah circumference divided by diameter. Circumference divided by diameter. So, pi juga boleh dikenali, okay, 3.142 or pi juga boleh diletakkan sebagai 22 over 7. Okey. So, jadi pi ini sebenarnya berhasil bahagi daripada circumference divided by diameter. Okey, dalam soalan nanti pi ini sentiasa akan dibagi. Pi ini sama ada dia bagi dalam bentuk puluhan ataupun pecahan. Okey, jangan risau sangat. Okey, pi memang akan dibagi. Nanti kita tengok contoh. Okey. Erti kata lain, ni nota dekat tepi ni, remember ni, diameter is equal to 2 radius. Diameter actually 2 multiply with radius. Ingat tak apa maksud radius ni kelas? Tengok balik nota. Radius ni, yang ni. A straight line from the center of the circle to any point on the circumference. Maksudnya diameter ni, okay, sekejap mana nota. Diameter ni adalah 2 darab dengan radius. Kalau radius tu 4, 2 darab dengan 4. Jadi itulah nilai bagi diameter. Okey. Pergi sini balik pula.
Okey, ini dekat muka surat sebelah, muka surat 87 cikgu ambil ni ya. The circumference of circle is pi multiple by the diameter. Okey, lepas tu dekat bawah pula, the circumference of circle can be also. Okay, remember, can be also be expressed as follow. Maksudnya circumference ni ada dua jenis. Okey, bukan dua jenis. Ada dua rumus yang awak boleh guna. Okey, sama ada pi darab dengan diameter or pi d. Ingat d ni merujuk pada diameter. Ataupun pi darab dengan 2 times with radius, which is kita pendekkan jadi 2 pi r. Okay, r is radius. Kenapa dia boleh jadi terbentuk macam ni kelas? Tengok yang remember ni. Ingat tak? Diameter tadi, dia bagi tahu 2 darab dengan radius. Okay, dia boleh, kalau nak cari circumference lepas ni, dia boleh pi darab dengan diameter ataupun pi darab dengan 2 radius. Pi darab dengan 2 darab dengan radius. Sebab diameter tadi adalah 2 darab dengan radius. Macam tu. Okey, tapi lepas ni awak tengok contoh dia ikut soalan sama ada dia bagi diameter ataupun radius untuk cari circumference. Circumference ni lilitan tadi Okey. Again, ulang sekali lagi, nak cari circumference, nak cari lilitan of circle, circumference of circle ada dua cara. Sama ada pi darab diameter ataupun pi darab dengan 2 darab dengan radius. But remember, ikut punya soalan sama ada dia bagi diameter ataupun radius. Next. This one on the page 87. 87 dekat bawah sekali. 5.3.2 formula for area of circle. Formula untuk area of a circle. Okay, area of circle adalah equal to area of rectangle. Remember, area of rectangle adalah base darab dengan height. Okay, tapak darab dengan tinggi. Again, pergi dekat bawah balik. Kenapa banyak sangat ni? Awak akan faham lepas ni. Okay. Again, equal to 1/2 multiply with circumference multiply with height. Okay. Base ni tadi merujuk pada half 1/2 darab dengan circumference. Okay. Bawa lagi dekat bawah 1/2 darab dengan 2 pi r darab dengan r. Kenapa 2 pi r kelas? Ingat circumference, balik pergi yang sebelum ni. Circumference tadi kan ada dua jenis. Okay, dua jenis yang kita boleh gunakan. Pi darab dengan diameter ataupun pi darab dengan 2 darab dengan radius. But this one, see 2 pi r. Tengok circumference 2 pi r. Okay, boleh juga pakai 2 diameter. Okay, bukan 2 diameter, pi diameter. Yang ini, pi diameter. Okay, circumference. Ingat dia macam putar balik dia guna rumus ni. Circumference ni awak dah belajar tadi. Lepas tu dia masuk lagi dalam area of circle. Okay, sambung balik. Takut confused. Okay, lepas tu tengok lagi sama dengan dekat bawah ni. Kenapa 1/2 dengan darab dengan 2 dah tak ada lagi? Okay, yang ini okay, simple 1/2 sama dengan darab dengan 2. Awak tekan calculator 1/2 darab dengan 2. Awak akan dapat 1, betul? Okay, as if 1 pi r square. Okay, pi r kenapa kuasa 2? R darab dengan r. You remember, r multiply with r, it will be r square. Okay, dia kecilkan balik for rumus dia. Therefore, area of circle, ingatnya pi r square. Tapi awak jangan hafal ni je. Perlu tahu dari mana asal usul pi r square tadi. Berdasarkan area of rectangle. Lepas tu base darab dengan height. Lepas tu 1/2 darab dengan circumference darab dengan height. Lepas tu dia potong jadilah pi r square. Okay. Terus masuk dekat example 6. Example 6, 5.3.3. Okey, cikgu akan ajar dua contoh saja hari ini. Okey, berdasarkan rumus yang kita baru belajar tadi, yang diameter tadi. Okey, area of circle nanti. Okey, example 6. Okey, sebelum tu, circumference area of circle, length of arc and area of sector, which is how to determine the circumference of a circle. Kita cari lilitan bulatan terlebih dahulu. Okey. Example 6, calculate the circumference of a circle. Okay, A diameter, which is D equal to 14 cm, which is using pi equal to 22/7. Tengok soalan ni, pi dia dah bagi dah pi dah bagi dah di dalam kurungan. Jadi dia minta lilitan bulatan circumference, tetapi dia bagi diameter. Kalau dia bagi diameter, tengok balik dekat muka surat sebelah.
Ni, cari circumference pi darab dengan diameter. Jangan pakai yang radius ni sebab dia bagi informasi diameter. Jadi, awak pakai pi d. Okay. Jadi, pi d radius. Pi d equal to 22/7 multiply with 14. Okay, dapatlah 44 cm. Okay, terus pergi dekat example 6b pula. Dia bagi radius kelas 21.3 cm using pi 3.142. Okey, kalau dia bagi radius, awak gunalah rumus dekat bawah ni. Jangan awak pakai rumus diameter. Walaupun soalan dia minta soalan yang sama, circumference. Perlu tengok dia punya informasi sama ada diameter ataupun radius. Again, ulang sekali lagi. Okey, radius, circumference. Kalau bagi radius, dia punya formula 2 pi r. So, 2 masukkan darab dengan pi. Pi dalam soalan mesti guna ni. Jangan pakai pecahan ni mesti ikut soalan. Darab dengan radius adalah 21.3. You press the calculator, you will get this answer. Okay, next. Example. Cikgu, sekejap. Okay, for this one pula, example 7. Okay, cikgu terus buka buku teks dalam ni. Example 7. Given the circumference of circle is 88 cm, calculate the diameter of the circle in cm. Use pi equal to 22/7. Okay, given the circumference of circle is 88 cm. That means soalan ni dia dah bagi circumference dekat awak. Jadi dia minta calculate the diameter sahaja menggunakan pi 22/7. Dekat sini, 88 circumference, 88 equal to 22/7 darab dengan D. Berbeza dengan soalan ni tadi. Okay, circumference dia dah bagi. Circumference tak bagi. Okay. Yang ini circumference dah bagi. Lilitan dia dah bagi. Jadi nak cari D. Okay. Nak cari D, macam biasalah. Okay, nak tinggalkan D seorang-seorang. Okay, yang ini dia pakai cara 88 darab dengan 7/22 kan. Okay, kalau cikgu, rasanya cikgu akan guna cara ni. Cikgu akan guna cara, macam cikgu. Okay, cikgu buat dekat tepi ni awak take note ya. 88 darab dengan 22/7. Okay, 88. Oops. 88 sama dengan 22/7 tadi kan. Darab dengan D. Nak tinggalkan D seorang-seorang kelas. Kalau cikgu buat macam ni kelas saya rasa awak tahu dah cara style cikgu. Okey, 88 bahagi dengan 22/7 sama dengan D. Ni kan darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi awak tekan calculator, awak akan dapat jawapan 88 bahagi 22/7, awak akan dapat jawapan 28 also 28 cm. Buat cantik-cantik, D sama dengan 28 cm. Okey, sama jawapan dengan buku teks 28 cm. Okey, yang ini. Lepas itu B pula, given the circumference of circle adalah 36.8 cm. Again, dia bagi circumference circle 36.8 cm. Calculate the radius. Calculate the radius of the circle in cm and one of the answer 2 decimal place. Remember 2 decimal place using pi 3.142. So, circumference dia dah bagi dah kelas iaitu 36.8. Tapi dia minta radius. Jadi, berbalik menggunakan rumus yang ini tadi. Yang ini. Circumference equal to pi to radius. Dia nak minta radius. Okay. Dia nak minta radius. Jadi, mesti guna formula 2 pi r. So, 2 memang ada dalam formula 3.142 pi and then multiply with r which is radius and then equal to 36.8. Nak tinggalkan r seorang-seorang, cikgu harap awak faham ya. 2 multiply with 3.142 you will get 6.284. Okay, darab ni dulu, lepas dapat darab ni pindah dekat sebelah, tinggalkan r seorang-seorang, 36.8 bahagi dengan 6.284 jadi r equal to 5.86 cm.
Okay, ini dia terbalik lah darab bahagi pindah sebelah. Okay, jadi ada beza ya. Example 6 and example 7. Example 6 really straightforward. Okay, you must read the question carefully. Dia dah bagi dah diameter dengan radius. Which formula you will use? Untuk example 7, circumference A dengan B. Dua-dua circumference dia bagi. Tapi ada satu A tu dia bagi diameter, B pula dia bagi radius. So which formula you will use? Okay, after this dalam WhatsApp cikgu akan beritahu exercise apa awak akan buat. Okay, that's all for today. Thank you.